Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Macam mana keadaan semua hari ini? Sihat? Ada demam, sakit, batuk? Sihat. Baik. Ya, Alhamdulillah. Dah makan? Dah sarapan pagi dah? Ya. Okay. Sebelum kita mulakan kelas, saya nak cek kehadiran dululah. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okay, namanya Muhammad Helmi bin Abdul Halim? Ada? Ada. Saya. Muhammad Amirul bin Muhammad Zaidi? Uh, Muhammad Azwan bin Muda? Ada. Wan Ahmad Hazim bin Wan Muhammad Razak? Saya. Okay. Nur Aisyah binti Azri? Saya. Nur Hasli Zawanis binti Haziman Hamizan? Saya. Nurul Ashikin binti Abdul Manan? Saya, cikgu. Baik, cukuplah ahli kumpulan ni ya untuk kelas hari ini. Okey, sebelum memulakan kelas, saya nak menitik beratkan tentang disiplin dan tata tertib lah ketika berada di kelas saya. Yang pertama, saya nak murid-murid pakai baju formal walaupun dalam kelas online. Tetap kena ada semangat lah macam seumpama kita pergi kelas kita biasa, pergi kelas secara bersemuka. Yang kedua, saya nak semua sentiasa onkan kamera, jangan ada yang tutup. Dan yang ketiga, saya nak kalau ada apa-apa soalan yang tidak tahu atau ada apa-apa soalan yang nak bertanya, jangan tanya ke kawan. Tanya je dekat saya sebab saya yang ajar. Okey. Baik. Bagus. Okey. Sebelum kita mula kelas, tengok dulu kawasan persekitaran kita bersih ke tidak. Kalau sepah-sepah tu kemas-kemas sikit. Sebab kalau kita duduk dalam suasana yang sepah, kita tak ada minat nak belajar. Okey, sebelum kita mula kelas, saya nak tanya. Buang sampah ni. Buang dulu. Buang dulu. Okey, sebelum kita mula kelas, saya nak tahu siapa je tahu mengenai jenis komunikasi lisan. Apa itu komunikasi lisan? Siapa boleh jawab? Apa itu komunikasi lisan? Ada yang tahu tak? Cakap formal. Formal betul. Maksudnya kita bercakap lah, kita berdepan dengan orang, kita bersemuka. Kita bukan menggunakan type. Kita tak type, kita tak menulis. Itu lisan. Lisan ni berumpama kita berbunyi, kita bersuara. Siapa tahu jenis komunikasi tersebut? Cara macam mana kita bercakap? Tadi saya dah bagi contoh. Cuba bagi benda yang lain daripada yang saya bagi tadi. Bincang kot. Berbincang secara berkumpulan, betul? Boleh jadi grouping? Lagi jawapan? Tak ada, okey. Selain tu kita boleh bersapa. Kita boleh salam, tu pun secara lisan juga. Kita perbuatan, body kita ni bergerak. Badan kita ni bergerak. Okey, kita masuk pada modul kita hari ini, iaitu modul 1, modul 2. Z009, kod khusus kita, tahap 1, 2015. Maksudnya kat sini, modul kita ni diiktirafkan pada tahun 2015. Modul yang kedua daripada 3 modul. Tajuk kita pada hari ini adalah komunikasi lisan dan bertutur mengikut kesesuaian. Maksud je kat sini, kalau kita tengok je maksud tajuk dia ni, kita dah dapat agak dah, kita dah dapat tahu apa yang saya nak sampaikan. Kamu semua dah dapat tahu dah, kita nak berlisan dan kita nak tengok sesuai tak dengan kita punya tempat, keadaan kita. Okey, kita masuk pada tujuan dia. Tujuan dia ada 5. Tujuan yang pertama adalah terangkan definisi komunikasi lisan. Yang bermaksud kat sini, kamu semua dapat terangkan maksud komunikasi lisan itu tersebut. Bila orang tanya apa tu komunikasi lisan, kamu dapat terangkan dengan betul. Kamu dapat terangkan dengan sempurna lah. Yang kedua adalah nyatakan jenis komunikasi oral. Oral tu apa? Kamu kena dapat tahu benda tu. Apa oral? Apa jenis komunikasi oral ni?
Yang ketiga adalah jelaskan bahasa dan format yang sesuai. Bila kita dengar perkataan formatnya, format je kita dapat tahu benda ni dah ditetapkan. Benda ni kita hanya kena ikut. Kita hanya kena follow je. Yang keempat adalah nyatakan bahasa gerak-gerik isyarat. Yang bermaksud dekat sini, bahasa badan kita lah. Macam mana cara kita, kalau kita bersapa, kita salam. Kalau kita orang buta, orang bisu, kita macam mana? Diorang punya cara percakapan. Diorang tak boleh nak cakap secara lisan macam kita. Diorang ada cara diorang tersendiri. Dan yang terakhir adalah huraikan cara penyampaian maklumat. Macam mana kamu semua nak sampaikan maklumat kamu tu dekat orang lain, individu yang berbeza. Faham tak apa yang tujuan yang kamu perlu dapat? Faham. Faham. Baik. Lepas di kelas kita, saya nak kamu semua dah memperolehi kepentingan dan faedahnya lah. Contohnya kamu mesti dah dapat jenis komunikasi, bahasa, kaedah, isyarat dan cara penyampaian yang betul untuk bukan saja digunakan untuk ketika berada di sekolah, malah di luar, di latihan industri, di tempat kerja, dengan keluarga pun kamu kena menggunakan komunikasi lisan ni. Sebelum saya start, masuk dengan lebih terperinci, saya nak tanya satu soalan lah. Macam mana kita nak tahu kalau kita ni gembira, macam mana kita nak sampaikan ke orang yang kita ni gembira? Dengan riak muka yang macam mana? Siapa-siapa boleh bagi jawapan? Betul. Tepat sekali. Senyum. Dengan senyumnya kita dah boleh, kita gembira. Orang boleh tahu, oh awak ni tengah gembira. Senyum. Selain senyum, saya senyum. Apa je boleh? Gelak ketawa. Ya, tepat sekali. Gelak ketawa pun menunjukkan kita gembira. Melainkan awak pura-pura gerak. Awak pura-pura gelak. Memang semua orang pun boleh tahulah yang awak tengah pura-pura. Kita masuk kepada pengenalan. Komunikasi lisan dan pertuturan perlu dilakukan dengan penggunaan bahasa yang sesuai mengikut format. Yang bermaksud kat sini, bila kita ingin berkomunikasi secara lisan, pertuturan, kita perlu mengikut bahasa yang sesuai. Andai kata kita bercakap dengan orang yang lebih tua, kita ada bahasa dia. Kita tak boleh guna kawaku. Kita mesti guna pakcik, mak, ayah. Kita ada step by step dia kat situ. Mengikut format lah. Maksudnya kalau dia mak, ayah, kita ikut. Kalau kakak, adik, kita boleh cakap cara biasa. Kalau dia orang berpangkat, kita kena ada tutur cara kita cakap sendiri. Tak boleh lah bila awak pergi dekat satu organisasi tu, awak main sebu macam dia tu kawan awak. Tak boleh. Yang kedua adalah menggunakan kaedah komunikasi asas, bahasa gerak-geri dan gerak isyarat yang betul. Ada kata kat sini, kita boleh cakap menggunakan bahasa asas. Anda kata awak tengah bercakap dengan orang bisu. Awak boleh ke bercakap macam tu, tapi dia akan membalas dengan bahasa isyarat. Bahasa gerak-geri. Anda kata orang itu buta dengan pekak atau ada masalah, awak tak boleh nak cakap macam bahasa asas. Gerak-geri pun tak boleh. Tapi awak boleh bercakap dengan cara awak kuatkan sedikit suara awak. Sebab sekarang orang pekak kan susah nak mendengar dengan suara kita yang slow. Jadi kita kena tingkatkan satu darjah daripada kita punya suara. Komunikasi oral. Apa itu komunikasi oral? Komunikasi oral ni bermaksud komunikasi melalui pertuturan atau perbualan secara langsung. Ianya lebih bersifat semula jadi dan komen atau pertanyaan boleh dijawab dengan segera. Komunikasi oral ni pula, dia secara berdepan, bukan secara bersemu kita, secara atas maya pun boleh. Macam saya sekarang tengah bercakap dengan awak semua secara maya. Saya tak perlu berjumpa dengan awak depan-depan. Tetapi benda ni, komunikasi oral ni awak perlu balas. Balas dengan cara secara cepat, refleks. Kita bukan menggunakan, boleh tak bagi saya satu contoh yang apa yang dia bukan komunikasi oral. Bukan komunikasi yang secara berdepan. Siapa tahu? Hantar surat. Surat betul? Surat pun dia adalah bukan komunikasi oral sebab kita kena bertulis. Kita tak berjumpa. Kalau kita post surat tu pun dia akan datang ke kita lambat 2-3 minggu, betul? Macam WhatsApp pun berkira bukan oral, Facebook, IG sebab itu bukan satu benda yang cepat. Kalau saya cakap sekarang dengan awak boleh balas dengan saya secara laju.
Okey, kita masuk kepada bentuk komunikasi oral. Terdapat 7 je. Saya nak awak fokus bab ni sebab nanti saya akan bagi soalan mengenai inilah. Benda ni awak akan masuk kepada mana-mana latihan industri, tempat awak berjumpa dengan orang, dekat istana, sedangkan kat istana pun awak akan guna benda ni. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Yang masukkan si pertuturan dalam diri sendiri. Maksudnya diri awak. Awak tak berurusan dengan orang lain pun. Pertuturan dalam hati. Hati awak yang saja. Awak emosional, perasaan, kita menunjukkan perasaan. Jiwa kita sendiri, awak dengan diri awak je dalam keadaan yang tertentu. Satu bentuk pemikiran dalaman yang menggunakan bahasa untuk meluahkan pemikiran. Maksudnya awak hanya dengan diri awak fikir, oh benda ni baik tak untuk aku, benda ni elok tak untuk aku, macam tu. Awak tak boleh, bila intrapersonal ni awak bukan dengan orang lain, awak hanya dengan diri awak sahaja. Yang kedua adalah komunikasi antara beberapa individu. Meliputi konteks tidak peribadi hingga ke konteks sangat peribadi. Komunikasi tidak peribadi ialah ketika perbualan itu berlangsung dengan individu yang tiada penghubungan peribadi. Maksudnya dengan kawan. Daripada dia tiada peribadi, kita bila rapat-rapat, dia akan kait dengan peribadi kita. Kita akan cakap secara langsung, kita bersosial. Tapi dengan cara kita sendiri, bukan secara rapat yang macam keluarga kita, bukan. So kita dekat situ ada perbandingan lah. Sama ada dia ni boleh masuk pada peribadi kita ataupun tidak. Ataupun stop hanya setakat kerja sahaja. Buat masa ni faham tak semua? Faham. Faham. Okey, kita pergi pada yang ketiga adalah komunikasi dalam kumpulan kecil. Bila kita dengar kumpulan je, apa kamu semua akan fikir? Kumpulan tu apa? Lebih Ramai-ramai. seorang lah. Ya, Baik. betul. Betul, kumpulan tu adalah lebih daripada seorang. Bukan saya je, tapi ada dalam 2-3 orang. Itu kita panggil kumpulan. Melibatkan 5 hingga 10 orang. Bentuk komunikasi seperti ini lebih kepada memenuhi keperluan hubungan serta dalam situasi yang berbangkit seperti menentukan tindakan, disiplin atau menyelesaikan konflik. Kalau awak perasan benda ni selalunya bila saya bagi awak kerja, saya suruh awak buat dalam kumpulan. Dekat situ kita boleh panggil komunikasi dalam kumpulan kecil. Sebab saya akan bagi dalam 3-4 orang, 5 tak lebih dari 10 orang. Dekat situ awak nak selesaikan, contoh saya bagi tugasan, suruh siapkan, suruh hantar esok. Dekat situ lah awak berbincang. Dekat situ saja kita dah berkomunikasi lisan. Awak bercakap dengan kawan macam nak settlekan suatu masalah, macam mana kita nak siapkan kerja. Itu je kita dah panggil komunikasi dalam kumpulan kecil. Yang keempat adalah komunikasi awam. Yang bermaksud sebagai pengucapan awam dan melibatkan komunikasi antara seorang penceramah dengan khalayak ramai. Yang bermaksud kat sini, orang yang bagi pengucapan awam tu, kalau kita pergi ceramah, kita pergi mana, orang tu seorang. Tapi dia kena bagi ucapan awam tu pada semua orang. Dia bagi kepada orang ramai. Dekat situ kita boleh kata, oh orang ni tengah bagi komunikasi awam. Dia sedang berkomunikasi secara ramai. Ramai itu dengan orang yang nak mendengar ceramah dia lah. Dan yang kelima adalah komunikasi massa. Komunikasi yang disebarkan daripada satu sumber kepada penerima atau pendengar yang ramai melalui media seperti filem, radio, video dan televisyen. Komunikasi yang disebarkan daripada satu sumber. Maksud dekat sini, bila kita nak dengar berita. Okey, andai kata kita nak dengar berita. Orang tu tak berdepan dengan kita. Orang tu tak cakap dengan kita. Tapi dia menggunakan apa? Platform radio, TV. Untuk kita semua ni, buka berita kita dengar. Oh, dari contoh andai kata negeri ni ada masalah. Kita dapat tahu. Dari situlah kita dapat tahu yang negeri ni ada masalah. Kita boleh bantu. Daripada media ni lah. Daripada media filem, radio, video dan TV. Macam awak tengok wayang. Wayang tu dari mana? Diorang yang buat. Awak tak ada kat situ. Awak tahu-tahu benda tu dah jalan. Benda tu dah bercerita. Jadi kat situ pun jadilah melalui media filem. Dia tak perlu berjumpa dengan awak untuk komunikasi pun. Dia perlu ambil masa awak je. Komunikasi masa je.
Yang keenam adalah komunikasi korporat. Komunikasi yang berlaku antara ahli dalam sebuah organisasi seperti memberi penerangan dan arahan kepada pekerja, temunuga dan membuat pembentangan. Dekat sini awak faham tak apa maksud dia? Awak semua faham tak apa yang dimaksudkan? Faham. Jelas. Faham? Okey. Waktu awak nak masuk SIAS ni, waktu awak nak nanti, awak pun kena temuduga kan sebelum awak dipilih. Dekat Ya. situ kita panggil komunikasi korporat. Orang ni yang tentukan, okey sama ada awak ni diterima atau tidak. Andai kata awak tidak mempunyai sifat yang bukan tenaga pengajar, awak tak boleh diterima lah. Sebab itulah kita ambil orang yang boleh. Orang yang boleh membuat satu pekerjaan tu dengan betul. Seumpama awak pergi tempat kerja, kalau bos bagi arahan ke awak, itu dah menjadi komunikasi korporat. Orang atasan beri arahan kepada awak semua. Awak kena ikut apa nak. Awak tak boleh melawan. Sedangkan walaupun dia salah, awak betul, tapi awak tetap tak boleh melawan. Sebab apa? Dia besar. Dia korporat kat situ. Kita kena memahami, kita kena ikut apa yang dia nak. Yang ketujuh adalah komunikasi antara budaya. Komunikasi antara individu yang berbeza budaya dan etnik. Setiap negara mempunyai rakyat dari berbilang kumpulan etnik. Tahu tak etnik tu apa? Siapa-siapa boleh bagi contoh tak etnik tu? Boleh bagi saya satu contoh tak etnik? Kaum. Kaum, etnik tu kaum. Kaum apa? Boleh bagi saya satu contoh tak kaum apa? Orang asli. Betul. Orang asli pun jadi satu kaum. Orang kita panggil tu orang dahulu. Orang yang real. Macam awak tengah bercakap dengan bukan kaum awak sendiri. Seumpama saya bagi contoh macam kaum India. Ada Hindu. India ni pelbagai kaum. Ada budaya dia, ada Hindu dia. Awak tak boleh nak main masuk sahaja dia punya cara pergaulan tu. Awak kena tahu sebab takut daripada sisi awak ada salah. Salah percakapan. Akan membuatkan orang tu dendam. Akan membuatkan orang tu akan mengenai awak. So awak kena tahulah. Awak bukan tak boleh suka hati masuk etnik orang. Melainkan awak dah faham. Awak dah fasih dengan orang tu punya etnik. Jadi saya cadangkanlah kat sini awak bercakap secara formal. Awak berbual secara yang tidak melibatkan budaya. Sebab ada orang tak suka awak masuk dalam bidang dia, budaya dia. Okay, seterusnya. Apa itu bahasa dan format yang sesuai? Tujuan kita yang ketiga ya, untuk menghasilkan komunikasi berkesan, perlu mengambil kira khalayak yang menjadi sasaran. Di tempat kerja harus sentiasa memastikan supaya menggunakan bentuk bahasa yang sesuai ketika berkomunikasi. Yang bermaksud kat sini, kita kena sentiasa berkomunikasi secara kesan. Kita kena tengok orang ni sesuai tak? Kita nak bercakap macam mana supaya dia boleh terima apa yang awak cakap. Kalau kita tengok gambar dekat tepi, rajah dekat tepi ni pun perempuan ni tak boleh nak terima cara lelaki ni pun tak boleh terima cara. Sebab apa? Menggunakan kata-kata kesat. Kita tak boleh menggunakan kata-kata kesat ketika bercakap. Kita kena faham. Andai kata orang tu boleh terima, kita boleh terima. Andai kata dia tak boleh terima, kita boleh terima, dia tak boleh terima. Akan menjadi susah lah bila awak nak berkomunikasi dengan dia nanti. Mungkin untuk pertama kali dia terima, untuk kedua dan ketiga mungkin dia tak akan terima. Kalau anda kata cara awak yang salah. Bahasa gerak-geri dan gerak isyarat. Bahasa gerak-geri macam tadi kawan awak cakap, senyum pun jadi bahasa gerak-geri. Bila kita nak bercakap dengan orang bisu pun jadi bahasa isyarat. Andai kata saya bagi satu soalan. Kalau orang pekak dengan orang buta nak bergaul dengan orang bisu, macam mana dia nak menggunakan satu bahasa apa yang dia nak gunakan? Siapa boleh jawab? Kena tulis kat atas kertas ke? Tapi orang tu buta. Buta dengan pekak kan? Buta dengan pekak nak bercakap dengan orang bisu. Pakai ni braille. Tulisan Braille.
Tak, kita menggunakan sentuhan. Oh. Kita menggunakan bahasa sentuhan. Sentuh dekat dia sebab dia tak boleh nampak, dia tak boleh dengar. Orang tu pun tak boleh nak menyaut. Jadi kita gunakan bahasa sentuhan. Akan ada macam seorang yang memahami bahasa mereka dan duduk dekat situ akan membuat perbuatan-perbuatan tu. Maksudnya akan ada orang ketiga. So lepas ni kalau awak dalam keadaan yang bertemu dengan orang pekak bisu dan orang pekak dengan buta bertemu dengan orang bisu, awak kena tolong dorang lah. Awak tak boleh biarkan dorang macam tu je. Boleh? Okay. Okey. Bahasa gerak-geri dan gerak isyarat. Senyuman. Senyuman tu dah kira bahasa gerak-geri ya. Bahasa tubuh kita. Kita senyum. Seumpama kita menyapa orang. Gerak isyarat dan pergerakan badan tertentu menghantar mesej kepada orang di sekeliling anda. Inilah yang dinamakan bahasa gerak-geri. Bahasa gerak-geri akan pengaruhi pandangan orang lain tentang kita. Bila kita senyum, orang tu akan kata, orang kita ni okey, kita ni senang bergaul, kita ni ramah. Andai kata awak keluar daripada asrama awak je, keluar daripada kelawak, awak masam. Ada pun orang nak tegur. Mesti orang takut kan, orang akan judge kita ni macam, dia ni seram, dia ni garang. Jadi awak kena ubahlah awak punya reaksi muka tu. Sebab kalau kita nak berkomunikasi, orang pertama sekali orang lihat muka. Muka kita ni senyum tak? Garang tak? Tu dia masam je. Kalau dia senyum, okey ramailah kawan dia. Andai kata dia masam je memang tak ada lah. So lepas ni keluar kelas senyum je kawan-kawan semua. Okey. Contoh bahasa gerak-geri dan gerak isyarat. Dekat sini gambar dia kurang jelas. Tapi dekat sini awak boleh nampak cara kita nak membela diri. Jika kita membela diri, kita mesti rasa macam, aku betul. So aku mestilah nak tegakkan apa yang aku betul-betul. Apa yang aku nak betulkan kalau dia salah. Awak mesti rasa macam, okey aku nak betul. So apa perbuatan awak? Awak mestilah macam ni. Awak rasa macam, aku ni betul. Awak silangkan awak punya tangan tu dekat dada awak. Sambil tu awak dengar juga penjelasan orang. Cara angkuh tu apa? Angkuh tu seumpama yang macam awak tak boleh nak dengar apa orang cakap. Awak nak awak je betul, tak boleh. Dalam organisasi tak boleh ya, jangan amalkan. Yang ketiga jengkel. Ini bahasa Indon ya. Saya ambil gambar ni dari Google. So awak kena faham lah kalau jengkel ni dalam bahasa Melayu dia adalah seumpama awak macam tak suka cara dia. Dia ni menjengkelkan lah macam tu. Sakit hati. Itu menjadikan komunikasi dekat diri kita intrapersonal dekat diri kita. Kita yang faham perasaan. Orang tak tahu perasaan kita. Macam gembira, dia tetap senang tangan tapi dia senyum. Orang akan dekat dengan dia. Orang akan pergi dekat dia, boleh bercakap. Kalau kita bingung, siapa je nak bercakap dengan kita kan? Kita macam video kita blur je. Kita tak ada siapa orang nak tegur. Bila kita cakap dengan orang tu lambat. Siapa je nak tunggu kan? Lepas tu risau, perasaan kita risau. Ini akan masuk pada komunikasi intrapersonal. Okey, dekat sini adalah jenis poster. Poster terbuka. Poster terbuka biasanya menyampaikan sifat terbuka serta kesediaan mendengar atau memberi perhatian kepada orang lain. Poster terbuka ni secara bermaksud awak duduk secara tegak dan tangan awak ni ada dekat tempat tangan dekat bangku tu. Macam kursi kita sekarang tak ada kan. Tapi kalau awak pergi ke kursi library, awak pergi ke kursi mana-mana, macam auditorium akan ada tempat tu. Itu maksudnya kita bersedia nak mendengar. Dan cara kedudukan kita kena ada 100 darjah sosial ataupun 90. Seumpama awak bersedia nak dengar orang tu bagi ceramah, awak sedia nak dengar apa arahan cikgu awak. Dan yang seterusnya adalah jenis poster. Poster tertutup. Poster tertutup mungkin menandakan rasa tidak selesa atau tidak berminat. Poster tertutup ni seumpama awak bersilang kaki. Bila awak dah lama tak nak dengar orang tu, awak dah asyik dengar je dia cakap, awak dah pun dah bosan, dan awak dah tak selesa, awak buatlah cara bersilang kaki. Akan ada orang akan faham. Tapi selalunya kalau lelaki ke perempuan yang akan buat bersilang kaki ni? Cuba jawab, lelaki ke perempuan yang akan bersilang kaki? Perempuan, ya betul.
Susah nak nampak lelaki yang bersilang kaki ya. Andai kata dia bersilang kaki, kemungkinan dia memang tidak selesa lah. Benda ni akan berlaku bila dekat organisasi, dekat pejabat, awak akan nampak benda ni. Bila orang-orang corporate memang dah tak nak bercakap, tak apa, itulah cara diorang gerakkan badan orang supaya orang lain faham. Okey, dia dah tak selesa. Andai kata dia duduk secara tegak dan tangan dia kat tepi, okey, itu maksudkan dia nak bersedia nak dengar apa awak cakap. Seterusnya, ini adalah contoh poster badan yang kita nak tunjuk mana kita bersedia dan mana kita tidak bersedia lah. Kalau bersilang kaki tadi, bersedia ke tidak? Kalau Tak bersilang bersedia. kaki macam betul, dia dah tak selesa. Kalau dia tidak bersilang kaki, dia menerima orang, bersedia ke tidak? Macam gambar Bersedia. yang ujung. Betul, betul Bersedia. Aisyah. Betul semua, betul. Bila kita dah sifat terbuka, kita akan open. Kita akan terbuka kepada orang semua. Okey, cara penyampaian maklumat dan idea. Kejap ya. Cara penyampaian maklumat dan idea dalam situasi biasanya dan tidak formal, kita mudah bercakap dan tidak teragak-agak berkomunikasi dengan orang lain. Akan tetapi dalam situasi formal dan rasmi, ramai orang berasa gemetar dan tidak mudah bercakap. Bercakap secara berkesan dalam situasi formal memerlukan latihan dan juga amalan di samping kemahiran. Dekat sini bermaksud bila kita berkomunikasi secara tidak formal. Maksudnya awak dengan kawan awak. Awak boleh je bercakap macam biasa. Awak boleh je bercakap macam biasa. Tapi bila awak dengan awak nak bentang kat depan, awak mesti rasa gemetar, awak mesti rasa takut, betul? Dekat sini lah awak boleh nampak ini formal ataupun tidak formal. Boleh berkomunikasi dengan baik ataupun tidak baik. Seterusnya adalah okey. Kita akan pergi ke ini adalah contoh kertas perangai. Saya dah bagi kertas perangai lah ke awak. Nanti awak scan dan saya nak awak bacalah sekejap. Saya bagi awak dalam masa 3 minit untuk baca dan saya akan tanya soalan. Boleh? Boleh baca dululah. Boleh. Boleh. Kalau dah selesai habis baca, boleh beritahu saya. Saya akan bagi awak soalan. Dah habis. Yang lain sudah? Sudah. Okey. Ya. Okey, saya nak tanya. Okey, saya nak tanya soalan lah kepada player. Saya nak tanya kepada Ashiki. Nyatakan Boleh. dua bentuk komunikasi oral. Saya nak dua. Boleh bagi saya dua tak? Boleh. Okey. First, komunikasi interpersonal, pertuturan dalam hati. Yang Betul. kedua, komunikasi dalam kumpulan kecil. Okey. Betul. Okey, bagi tepukan kepada kawan awak. Okey, betul Tania. Maksudnya awak fokuslah. Betul.
Maksudnya kat sini betul, bagi tepukanlah kepada kawan awak sebab dia dapat jawab. Okey, yang masuk kat sini bila awak berkomunikasi secara bersemuka, secara langsung. Maksudnya orangnya boleh bagi awak jawapan dengan secepat mungkin. Bagus ya, maksudnya semua fokuslah dalam kelas saya. Kita pergi seterusnya. Okey, ini adalah kertas tugasan. Saya bagi awak dalam masa sampai esok untuk hantar. Saya melalui ni form ya. Awak scan dahulu. Dah scan beritahu saya. Okay, dah scan. Okey, awak dalam ni ada kertas tugasan melalui form. Jadi saya nak awak buat ni dan hantar pada saya sebelum pukul 8 pagi esok. Dekat situ kita akan semak sama-sama yang mana betul atau salah. Okey. So saya nak ringkaskanlah apa yang awak belajar hari ni. Daripada banyak-banyak kita belajar tu, saya nak ringkaskan. Dekat sini maksud kita perlu bercakap atau berkomunikasi dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang sekeliling. Kita kena cakap dengan bahasa yang elok, bahasa yang ikut keadaan, ikut situasi kita. Kerana komunikasi yang baik membolehkan seseorang itu dihormati dan disenangi oleh orang lain. Kalau kita bercakap dengan baik, kita bertutur dengan baik, orang akan senang dengan kita, orang akan boleh berusaha dengan kita lain kali. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. So maksudnya Tak ada. kelas kita, alhamdulillah kelas kita habis dekat sini je lah ya. Okay kelas, terima kasih. Okay. Bye. Okay. Bye. Terima kasih. Bye. Terima Terima kasih, kasih. Puan. Bye.